Hello, hai. Apa khabar semua? Diharapkan anda di rumah sana ataupun luar daripada rumah sihat-sihat belaka. Kini anda sedang menonton Seorang Wanita bersama dengan saya, hos anda untuk kali ini, saya Maria Suji. Seperti biasa, Seorang Wanita adalah topik-topik untuk memberi inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana. Topik kita untuk episod kali ini cukup menarik dan best kerana kita akan berkenalan dengan seorang pengasas produk Sluvi. Produk Sluvi ini diperbuat dari bahan-bahan asli. Lepas ni kita akan berkenalan dengan tetamu Maria selepas ini. Kita tak naklah tahu apa yang dia buat, macam mana dia buat produk dia ni, tapi kita nak tahu liku-liku kehidupan dia, ups and down dia. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita berkenalan dengan pengasas produk Sluvi iaitu Suli Lungkan anak Anthony Abel ataupun lebih mesra kita panggil Suli Abel. Ya. Okey, kita nak tahu terus kenapa bagi nama produk ni Sluvi? Okey, Sluvi ni sebenarnya akronim. Okey, SLU tu sebenarnya initial nama saya. Suli Lungkan, SLU. Okey. V dengan I tu, okey, V tu bermaksud visi. Okey. I bermaksud inisiatif. Wow. Sebab kita ni sebenarnya perusahaan sosial. So, masuk dalam akronim tu, Suli Lungkan Vision and Initiative. Wah, banyak dia punya maksud tu. Ada cerita dia. Ada cerita, nanti kita Ya, ya. ceritakan. Boleh. Jadi Suli macam mana tercetusnya untuk membuat produk dengan menggunakan bahan-bahan asli ni? Okey, beberapa tahun yang lalu saya mempunyai masalah kulit yang kronik. Oh, okey. So susah untuk dapatkan skincare yang selamat untuk kulit saya. Okey. Jadi sampailah doktor menasihatkan saya mencuba alternatif lain Okey. menggunakan bahan-bahan semula jadi. So jadi saya buatlah eksperimen, trial dan error. So menggunakan pelbagai bahan yang senang didapati di Borneo ataupun Sarawak. Belakang Okey. rumah je pun boleh. Okey. So macam menggunakan beras, kelulut, aloe vera, apa lagi ke ginger. Okey. Ya seperti berikutnya. Jadi semua ni bergabunglah dalam satu bahan tu. Banyaklah, banyak sangat eksperimen buat. Surprisingly, Okey. sangat menjadi. Ya. Sebab sebelum tu banyak mencuba pelbagai produk tetapi tidak berjaya, yang murah, yang mahal. Ya. Selepas tu, semasa mencari bahan-bahan semula jadi, terjumpalah dengan beberapa low income petani. Okey. So, berjumpalah dengan petani ni yang bernama Nancy. Okey. So, tengah berborak dengan dia, pun saya rasa macam terkejutlah bila Ya. dia cerita pasal kebanyakan dia orang punya pendapatan di bawah RM200. Ni petani ni dari mana asal dia? Di Semanggang. Semanggang. Saya punya kampung halaman. Suli sendiri memang berasal dari Semanggang. Ya, ya. Okey. Jadi kenapa Suli memilih Semanggang untuk mencari bahan-bahan asli? Kenapa tak dari daerah-daerah lain? Okey, first thing first, of course lah kita nak menolong kita punya community. Yes, betul. Ya, Yes. itu salah satu reason dia. Dan kedua, selepas dengar cerita diorang tu, saya pun macam fikir sejenak, macam mana saya nak tolong diorang ni? Ada cara lain. So, bila dah, yalah, niat nak jadi usahawan sosial ni memang dari zaman universiti, tapi tidak pernah berpeluang. So, why not saya jadikan perniagaan sosial ini pada masa yang sama menolong diorang. So kami menggunakan business model inclusive capitalism di mana kami melibatkan petani-petani dalam perniagaan kami. Kami beli semua bahan-bahan semula jadi dan kami tukarkan kepada natural skincare dan rasanya Sluvi. Okey. Bercakap mengenai berminat daripada universiti. Jadi dekat universiti tu memang mengambil course internship ke macam mana? Okey, semasa saya belajar di universiti, dulu saya belajar dalam bidang international relation dan international business. So, antara politik bergabung dengan bisnes. So, salah satu subjek yang saya belajar termasuk entrepreneurship, tentang politik, hal ehwal semasa. So, masa the first class, masa belajar kat uni dulu, tiba-tiba lecturer ni bercerita tentang usahawan sosial yang bernama Muhammad Yunus. Dia merupakan ikon usahawan sosial di mata dunia. Dulu dia membuat microkredit di Bangladesh yang menolong, yang memperkasakan
orang-orang yang susah ataupun peniaga-peniaga kecil untuk improve dia orang punya perniagaan dan kehidupan. Oh, jadi ni adalah idola kepada Suli. Ya, ya, ya. Oh, jadi kita tahu sekarang ni apa yang dilakukan Suli, dia bukan membuat perniagaan untuk diri sendiri tapi membantu komuniti dia sendiri di Simanggang. Bila kita tengok, bila kita nampak dia punya niat tu cukup baik sekali ya. Sebab kita kalau kadang-kadang kita nak berniaga, kita pentingkan diri sendiri. Tapi bila kita tengok cara Suli, dia ingin membantu orang lain. Sebab itulah makin kita, macam mana orang cakap, makin kita tolong orang, makin sukses kita punya barang tu. Betul. Jadi Suli sendiri berpuas hatilah dengan apa yang Suli buat. Berpuas hati, tapi kalau boleh, kalau pada masa depan banyak lagi komuniti yang nak ditolong, sebab buat masa sekarang kami bekerjasama dengan 3 buah keluarga yang kami pilih. So ya. Oh, jadi 3 buah keluarga lah. Buat masa sekarang sebab kita orang pilih yang betul-betul memerlukan pendapatan supaya anak-anak mereka dapat pergi ke college, supaya mereka dapat akses terhadap kesihatan, hospital. Okey, kita tengok baik sekali. Tapi kita berehat dulu seketika, banyak lagi kita nak korek dia punya di sebalik dia punya berniaga tu. Kita berjumpa lagi selepas ini. Masih lagi menonton Suara Wanita bersama dengan saya, Maria Suji, dan tetamu saya cantik jelita iaitu Suli Abel. Okey, bercakap mengenai universiti tadi, sebenarnya adakah Suli ni sendiri adalah berminat dari kecil lagi dah ataupun dari kanak-kanak lagi dah berminat untuk dalam bidang berniaga? Lepas tu sebab itulah sampai ke dah besar ambil jurusan untuk entrepreneurship ni tadi. Macam mana? Okey. Kalau bercakap tentang entrepreneurship, niat tu memang ada dari kecil. Selalu tengok cerita buku-buku, motivasi semua. Tapi tak ada kesempatan nak realisasikan saya punya impian tu. Sebab saya punya background bukan dari orang berniaga. Sebab kebanyakan ahli keluarga kerja dengan kerajaan. So, tak ada masa yang sesuai. Tapi sampai kat universiti tu macam tu yang buat macam tamparan hebat, macam wow, saya boleh buat ni. Tapi dan kalau dari kecil tu saya memang suka ke arah tentang yang pasal perusahaan sosial ke dengan badan-badan organisasi, menolong orang lah. Macam dulu kalau kat KL selalu volunteer pergi tolong gelandangan, bagi makanan dengan diorang. Lepas tu volunteer dengan stray cat, stray dog, pergi shelter diorang. Penyayang lah ni. Ya, tapi yalah, nanti kalau ada rezeki juga nak berkaitan buat perusahaan sosial yang tolong haiwan macam tu. Ya kan? Sama seperti Maria. Maria sendiri pun kalau tengok kucing, tengok anjing, rasa macam kalau boleh dekat bonet kereta tu dia dah ada makanan. Kalau boleh nak bagi je dengan semua. Kalau boleh nak buka zoo. Betul. Kan? Niat tu memang dah ada macam tu. Faham sangat. Kita pecinta haiwan ni. Yang tak boleh tengok rasa simpati tu. Jadi Suli ni seorang yang memang dari kecil dia bukanlah cakap nak berhati purut. Dia memang dah membesar dengan hati yang suci, murni. Thank you. Tapi kira macam tu lah. Saya pun buat dengan ikhlas. Macam bukan buat ni just untuk show off. Tapi memang bukan nak tunjuk baik lah. Bukan nak tunjuk baik. Tapi memang nak tolong community. Kalau ada rezeki, nak lagi yang kaitan dengan haiwan. Jadi Suli sendiri produk ini, kenapa memilih produk muka? Kenapa tak makanan? Okey, sebenarnya ada cerita. Cerita ni sebab dari saya sendirilah. Beberapa tahun yang lalu, saya mempunyai masalah muka yang sangat yang tadi Aila cerita yang sensitif tu. Cerita. So why not? Kita ni dari ni Borneo kan, sebenarnya kita banyak bahan-bahan sebenarnya jadi yang kita boleh utilize untuk kebaikan kita sendiri, untuk kesihatan. So dan saya salah satu mangsa keadaan dalam muka ni pun salah satu kesihatan kita.
bukan je kita jaga dari Especially kaki dalam. wanita. Kalau sensitif, macam-macam produk kita beli. Especially muka ni part of kita punya badan. So kita perlu kena jaga juga. So that's why saya memang betul-betul berkenan nak buatkan yang produk-produk muka. Dan satu lagi, saya tahu banyak lagi orang di luar sana mempunyai masalah yang sama seperti saya. Sebab 50% Malaysian mempunyai masalah kulit yang kronik macam eczema, psoriasis, dan jerawat, banyak-banyak lagi. Sebab itu macam kita pun nak tolong orang. Sebab kita menggunakan bahan asli, kita tak guna bahan chemical, orang cakap kan. Jadi dalam produk Sluvi sendiri memang sikit pun tak ada pakai produk lain daripada bahan asli. Tidak pakai chemicals yang pastinya. Semuanya organik dan natural. Especially dari bahan-bahan semula jadi Borneo. Sebenarnya bahan-bahan semula jadi Borneo ni banyak kelebihannya. Sebab memanglah kalau dari negara lain ada juga kelulut, aloe vera ke, coconut ke. Yang kelebihannya tanah Borneo kita ni ada kelebihan tersendiri. Dia punya kualiti tu lebih bagus, rasa pun lain semua. So why not kita highlightkan produk-produk Borneo, kita bawa ke depan, kita highlightkan supaya orang seluruh dunia tahu kelebihan dia. Saya pun melalui produk Cantikkan nak highlightkan kelebihan Borneo. Mesti kita punya penonton ni nak tahu, mahal tak dengan menggunakan bahan-bahan asli ni untuk menghasilkan sesuatu produk? Okey, memang banyak orang selalu berdebat pasal ni, yang bahan-bahan organik semula jadi ni mahal. Tapi untuk Sluvi kita bagi harga mampu milik lah, sebab kita nak tolong orang. Sebab salah satunya sebab cara untuk membuat tanaman secara organik ni, dia punya cara tu memakan masa yang lama. Betul. Dia punya equipment. So that's why dijual dengan harga premium lah. Memang betul tanggapan tu. Kalau sebut benda yang organik asli, memang harga dia lebih mahal daripada biasa. Tapi kalau for Sluvi, kami try to cut cost supaya semua orang dapat menggunakan Sluvi dengan harga mampu milik. Bila kita tengok dekat Facebook Marketplace, kita boleh tengok banyak dah yang berniaga produk-produk muka membuat sabun sendiri. Kita pun rasa nak tahu apa yang dia guna tu sebenarnya. Pendapat Suli sendiri, produk tu selamat ataupun tidak? Okey, yang itu kena buat research sendiri. Macam saya sendiri kalau nak menggunakan bahan yang membuat sabun tu, saya memang tengok dia punya review semua. But yang paling penting ingredients. Ingredients ya. Macam saya, kita orang punya produk, kita tak pakai yang macam soap base yang chemical. Kita orang semua kalau yang pakai semuanya kalau yang boleh asli. Memang semua asli. Sebab even soap base tu yang untuk membuat sabun, yang cube sabun tu memang pakai vegetarian. Sebab kalau korang nak tahu tak, yang produk Sluvi ni dia ada dekat Shine Farmasi. Bila kita fikir balik, kalau sesuatu produk nak masuk ke farmasi, mesti sesuatu yang memang berkualiti dan dijamin selamat dipakai. Jadi produk Sluvi ni dia boleh tembus ke market tu. Apa yang Sluvi buat waktu tu dekat farmasi tu? Adakah mereka uji kaji dulu produk? Sebenarnya rupa-rupanya yang macam owner Shine Farmasi ni time tu saya tengah buat art market, ada booth. So dia interested tengok barang semua, dia macam wow. So why not nanti you datang office I, lepas tu pitch depan saya pasal kebaikan, why Sluvi ni bagus. So sebab dah tembus berjaya lah tu. Saya dapat menarik kan, dah dapat diberi kepercayaan. Selain itu sebab kita pun ada membuat partnership dengan retail store lain di Kuching ni. Shine Farmasi, ada Miracolo, Rani Artisan Gallery, Farm Direct Shop. Rupa-rupanya dia orang diam-diam dulu memang dah beli Sluvi dan gunakan Sluvi. Tengok hasil dia bagus dan dia orang approach kita, kita orang berminat macam tu. So macam itulah kisah dia. Sebelum membuat produk ni mesti kita ada CJ dulu. Pasal yang ada CJ tu kalau boleh pergilah khusus sebab kita nak increase confidence level orang, consumer untuk menggunakan produk kita. Baru kita orang percaya yang kita macam sesuatu tu mesti semuanya perlu CJ, COP apa semua. Lagi confident lah consumer ataupun pengguna nak gunakan barang kita. Sebab nanti kalau tak ada sijil kelayakan apa, orang tu macam was-was.
Kalau ada baguslah. Kalau kepada anda yang nak buat sesuatu mesti ambil CJ dulu ya. Ya, boleh. Kalau boleh buat register bisnes, pergi kursus, lepas tu pergi workshop banyak. Sebab kita ni jangan berhenti belajar. Tak rugi pun. Okey, lepas ni anda bolehlah pergi search Sluvi. Ya. Jom kita berehat dulu seketika. Kita berjumpa lagi selepas ini. Kembali lagi menonton Suara Wanita bersama dengan saya Maris Suji. Kita masih lagi di topik bersama dengan tetamu kita iaitu Suli Abel. Okey, Suli Abel, kita nak tahu jugalah pasal, bukan nak tahu pasal Sluvi punya produk ni. Jadi sebagai entrepreneurship, kita tak boleh malu dalam melakukan sesuatu. Jadi kita mesti berani. Jadi Sluvi sendiri seorang yang macam mana? Okey. Kalau nak masuk dalam bidang entrepreneurship, malu tu buang jauh-jauh. Memang I tekankan sebab okey, kalau malu-malu macam mana nak minta grant, nak minta ilmu. Muka mesti tebal sikit. Tebal tu mesti tebal tu macam ni. Bertanya dengan orang, kalau nak tanya ke nak ilmu semua tu jangan. Sebab asalnya saya ni memang pemalu sangat. Introvert lah. Introvert. Okay. So sebab nak niat tu dari dulu memang tak ada tapi malu. So macam selalu macam benda yang macam selalu menahan saya daripada nak move on. Okey. Itu orang kata I take lompat dari comfort zone out of the comfort zone. Yes. Memang saya bilang okey, sebab dah minat, saya tak kira malu, teruskan saja. Salah sebab tak apa, buat salah. Sebab dari salah tu kita belajar. Ya, lagi-lagi kalau kita nak promote barang, kita mesti tak boleh malu kan. Kalau boleh hari-hari. Kalau boleh hari-hari live. Jadi Suli sendiri promote barang ni dekat mana? Live FB ke macam mana ke? Okey, kebanyakannya kalau yang utama online dari social media, Facebook, Instagram. Lepas tu kadang-kadang kita selalu buat art market. Kalau sebelum COVID tu, dalam art market tu sebulan 2 kali, hujung minggu. So dari cakap-cakap dengan orang lebih praktik lah. Yeah. So improve kita punya cara kita layan dengan pembeli semua. So dia orang tanya kita pun jawab. Yeah. So dari situ, so next time tu kita tahu macam mana kita nak attract pembeli. Betul. Kita nak explain dia punya ingredients. Selalu kita tengok kita nak melakukan sesuatu tapi kita malu. Sebab tu kita rasa tak nak melakukan sesuatu. Sebab kita malu. Jadi cuba kita lihat cara Datuk Alif Shukri dan Datuk Vida tu. Cara mereka tu, tengok walaupun banyak kecaman tapi produk mereka tu melonjak-lonjak je. Okey, memandangkan Sluvi ni dah pergi shine pharmacy, dah ada stokis diri sendiri. Jadi apakah plan next future? Mana tahu nak ada kedai diri sendiri. Okey. Macam mana? Kalau long term goal memanglah nak ada kedai sendiri. Tapi yang paling important saya nak break international market lah. Okay. Tapi sebelum tu banyak step nak buat dulu. So kita ni baru je merangkak setahun dua. So banyak nak buat intellectual property, nak buat sijil macam KKM, lepas tu nak buat sijil halal. Betul. Untuk supaya kita nak macam kalau kita nak pergi international market macam kalau boleh nak masuk negara-negara Muslim juga. Betul. Betul lah saya punya plan. Ni boleh semua, tak kira lelaki dan perempuan boleh pakai. Boleh lelaki perempuan dan yang Muslim, non-Muslim pun pakai dan surprisingly banyak juga yang orang-orang yang Muslim ke banyak pakai produk Sluvi. Sebab Sluvi dia orang confident dan kami memang sangat honest dan kami sangat transparent. Yang bahan-bahan Sluvi yang digunakan untuk Sluvi ni memang organik, semua jadi dan halal. Jadi penghormatan jugalah untuk luar di luar sana kalau nak menjual, biar menjual benda yang selamat dipakai. Sebab kita sekarang kita tengok orang buat benda suka hati asal dapat duit. Tak boleh. Kalau kita mainkan rezeki orang,
tak lama. Kan. Kalau bisnes ni kita mesti honest, Yes. jujur. Baru lama, baru Kita nak diberkati. sesuatu berkat, tu berhasil. ya, Tak nak untung je di ya, situ. tak boleh. Tak ada etika. Itu Ya. macam kalau kita berbisnes semuanya mesti beretika, ada kod dia punya kod sendiri, rules dia Ya, sendiri. jadi entrepreneurship ni mesti Ya. ada etika dia sendiri Mesti kan. ada kotak, tak lama. Yang ini tak lama. Jadi kita tengok Suli ni dia seorang entrepreneurship, nampak ikhlas dia dari kecil, dia dah ikut orang charity lah, stray cat lah, anything. Jadi dia mesti ada visi dan moto dia sendiri. Okey. Semenjak jadi entrepreneur ni, saya memang live by with this motto ataupun words lah. Don't fall in love with your business idea, but fall in love with the impact ataupun result ataupun outcome. Why? Sebab kalau kita macam shock sendirilah dengan idea, tapi kita tak realise whether idea business kita tu bagus ke tidak. Macam shock sendiri, bagus-bagus orang kata tak. But that's why we have to see the result. Tengok impact dia. Berapa impact tu untuk long term ke short term? Short term, yes. Short term. Kalau impact dia bagus, baguslah. Okay, we move on. Kalau tak bagus, Kan. senang je. Kita nak move juga on. orang lain mengidolakan kita kan. Ya. Kalau tak bagus business kita, move on je, cari idea lain. Betul. Simple, move on. Yes, That's why yes. banyak business banyak stuck untuk lama tapi keep on rugi. Yes, kita tak nak lah orang tak Ya. idolakan kita. Kita entrepreneurship. Jadi kita naklah orang idolakan kita. Betul. Kan. Diharapkan apa yang Suli memberi kata-kata tadi dapat beri inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana ataupun penonton di rumah. Saya cukup terharu dan rasa macam Suli ni seorang wanita yang hebat. Sebarang pertanyaan yang ingin anda kongsikan kepada kami di Suara Wanita, boleh ke laman web kami di wanita@tvstv.my. Tak lain tak bukan, saya rasa berbangga dan sebab saya orang Semanggang dan saya rasa impress sangat dengan Suli. Terima kasih Suli kerana sudi bersama dengan kami di Suara Wanita untuk episod kali ini. Terima kasih menjemput Jadi saya. kepada anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Suara Wanita. Harap apa yang disampaikan Suli dan topik hari ini dapat memberi inspirasi, tauladan dan kebaikan kepada anda semua. Saya Mara Suji, saya mengundur diri dulu. Terima kasih semua. Bye.